bercakap soal politik semasa. Beberapa tahun lepas, saya alhamdulillah direzekikan belajar dengan salah seorang juara public speaking dunia lah. Nak dipendekkan cerita, masa saya pergi ke Sri Lanka, saya berguru dengan Dhananjaya Hettiarachchi. Dhananjaya Hettiarachchi ni dia adalah world champion public speaker. Dhananjaya Hettiarachchi, dia adalah seorang world champion public speaker 2014 dan beliau berasal daripada Sri Lanka. So, nak dijadikan cerita, masa tu beberapa tahun lepas saya ke Sri Lanka untuk berguru secara one-to-one dengan beliau. So, masa saya jumpa dengan dia tanya dengan saya, dia kata, Rizal, kenapa kau nak datang jumpa aku kenapa kau nak one-to-one coaching? So saya kata, I want learn from the best. Saya kata, okay. Dia kata, dan sebelum sesi coaching bermula, dia tanya tau, dia kata, Rizal, ada tak soalan yang you nak tanya sebelum you nak mula coaching dengan saya secara one-to-one? Jadi saya bukalah soalan-soalan yang saya kumpul daripada follow saya di Facebook. So saya tengok, paling banyak soalan yang ditanya adalah, orang ramai tanya, macam mana nak hilangkan nervous? Macam mana nak hilangkan nervous? Jadi saya pun tanyalah juara dunia. Berapa ramai nak tahu apa jawapan juara dunia? Boleh saya tahu? Kita semua nak tahu kan? So, saya tanya dengan Dhananjaya, saya kata, Dan, how to eliminate nervous? Saya kata, macam mana nak hilangkan nervous? Dan dia pun duduk, dia pun tengok saya sambil dia sila senin, dia badan besar, dia merokok lagi. So dia kata, Rizal, dia kata, dia cakap macam ni. Rizal, dia kata, orang yang tak nervous ni ada dua je. So saya pun again lah adab kita dengan guru kan, kalau kita berhadapan dengan guru, first sekali kita kena fokus. Yang kedua kita kena tulis. Alright, tulis apa yang dia cakap. So saya pun mestilah nak tulis nota saya kan. So dia cakap macam ni. Dia kata, Rizal, orang yang tak nervous ni ada dua je. Yang pertama, orang meninggal macam aku nak salin ke tak? Aku nak salin ke tak? Orang mati lah, orang mati. Dan yang kedua dia kata, orang yang hilang akal ataupun orang gila lah. So, the point here is, dia kata, Rizal, for your information, kita semua nervous, dia kata. Orang yang tak nervous, orang meninggal, orang hilang akal. So, katanya, kita semua nervous. Saya nervous, you nervous, itu normal. The question here is, macam mana kita nak kawal nervous itu? Jadi, tuan-tuan Rahman, dia bagi satu tips macam mana nak mengawal nervous. So, tipsnya adalah macam mana kita nak meningkatkan kebolehan kita bercakap ataupun nak mengawal nervous. So, yang ni, tuan-tuan dan puan-puan, berada di page yang ketujuh. Page yang ketujuh, anda boleh buka page yang ketujuh. Bagaimana nak tingkatkan kebolehan bercakap. Ataupun anda boleh tulis juga, / macam mana nak mengurangkan nervous bila bercakap. Right? Sama macam mana nak tingkatkan kebolehan bercakap / bagaimana nak mengurangkan nervous. Right? So juara dunia bagi tahu saya, dia kata, Rizal, kau kena familiar 3 perkara. Berapa perkara tuan-tuan? Lebih dari 3. Yes, 3 perkara. So apa ke 3 perkara tu? Yang pertama, kita kena familiar kita punya topik. Jadi sekiranya kita diminta untuk bercakap tentang produk kita, right? So kita kena familiar kita punya produk. Ataupun mungkin kita diminta untuk membahaskan tentang sesuatu topik. Jadi kita kena bercakap ataupun kita kena familiarize the topik. Ataupun kalaulah macam contoh kan, orang jemput saya, Tuan, boleh tak Tuan bagi ataupun Tuan jadi ahli panel? Untuk apa? Untuk bercakap soal politik semasa. Memang saya tak boleh lah. Saya memang, sebab apa tuan-tuan Rahman? Sebab itu bukan saya punya subject matter expert. Ataupun mungkin orang panggil saya untuk sesi live. Tuan, boleh tak saya nak jemput Tuan sebagai kita punya ahli panel lah. Untuk apa? Untuk membincangkan masalah bola kita. Sorry lah bos. That is not my subject matter. So again, kita akan boleh kurangkan kita punya nervous ataupun manage kita punya nervous sekiranya kita bercakap topik yang kita familiar. Right? So, itu adalah pertama. Yang kedua, tuan-tuan Rahman, kita perlu familiar kita punya audience. Right? Ini adalah jawapan juara dunia. Maksudnya, kalau kita nak berjumpa dengan seseorang, ataupun kalau kita nak bagi talk dalam satu event, kita kena datang mungkin 2 jam awal ataupun awal untuk mingle around dan kita kena berkenalan dulu dengan rakan-rakan. Apa khabar, untuk familiarize kita punya audience. Dan tuan-tuan Rahman, semakin kita familiar kita punya audience, insya-Allah kita akan lebih confident. Ini kita dapat tengok kalau dalam program kita, untuk makluman tuan-tuan Rahman, dalam TIC kita ada 5 modul utama tau. 1, berani bercakap. So ini secara online.
So yang kedua adalah speak to influence, STI 2 hari, yang tu secara offline. Dan kemudian speak STI 2.0, yang ni pun secara online, yang ni secara online. Yang ketiga magic of storytelling, yang ni 2 hari pun secara offline juga, secara bersemuka. Dan yang ketiga, yang kelima adalah brings out your charisma, yang ni program sehari secara offline. Dan kita dapati selalunya kalau audien, kalau rakan-rakan TIC masih belum kenal each other, setengah hari ataupun petang, insyaAllah diorang dah semakin rapat dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka dah familiar, diorang punya audience. So keyword dia adalah, kalau kita nak kurangkan nervous ataupun kalau kita nak tingkatkan kebolehan kita untuk bercakap, kita perlu familiar kita punya audience. Tuan Rizal ada beza ke powerful storytelling dengan sama powerful storytelling dengan magic of storytelling, tapi kita tukar nama dia dengan lebih fancy lah masya-Allah. Okey, dan yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga adalah kita kena familiar kita punya stage. Maksudnya sekiranya Puan Syahril contohnya, Puan Fauzia ataupun Puan Nurhaliza contohnya, ataupun Puan Kamal ataupun sesiapa saja lain mungkin diminta untuk bercakap di hadapan publik contohnya. Jadi kita kena familiar kita punya stage dulu. Kita kena tengok sebelum kita perform, kita tengok stage aku ni macam ni, dekat mana dia punya rostrum, dekat mana dia punya mic, dekat mana aku nak letak laptop dan seumpama dengannya. So itu kalau kita bercakap di hadapan audien. Tapi kalau macam contoh kita nak ada meeting contohnya, kita ada sesi pitching contohnya ataupun sesi viva lah. So sebelum kita pergi di hari kejadian, kita kena tengok dulu keadaan dia. Okey, dekat sini rupanya. So kita kena familiarize kita punya tempat tu. Alright. Ataupun yang ketiga tadi, platform, betul? Platform. So untuk platform ni maksud saya sekiranya kita bercakap secara online. Dan kita banyak platform, macam contoh sekarang Zoom, ada Webex, ada Google Meet. Jadi bila kita familiarize kita punya platform, contoh Google Meet kan, macam mana nak share sound macam mana nak unmute, macam mana nak share kita punya video. So kalau kita familiar dengan kita punya platform, kita punya audience, kita punya topik, insya-Allah kita akan jadi semakin confident.